Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali semula dalam sesi PDPR RBT tingkatan 3. Bagi tahun 2021 ni, bahan-bahan yang kamu perlu sediakan adalah yang pertama buku nota. Cikgu benarkan kamu gunakan buku nota di tingkatan 2. Yang kedua, buku latihan. Dan yang ketiga adalah buku rujukan utama kita, iaitu buku teks. Boleh gunakan buku teks digital atau buku teks yang secara bercetak tu. Okey, seterusnya. Ini adalah tajuk keseluruhan daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari di tingkatan 3. Di tingkatan 1, kita telah mempelajari tajuk iaitu dalam bab 1-nya adalah pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Yang kedua, pada bab 2, pengurusan projek. Bab ketiga, proses reka bentuk iaitu project brief. Bab yang keempat adalah lakaran. Bab yang kelima, reka bentuk vertigasi. Dan bab yang ke-5.2, reka bentuk fashion. Itu semua adalah tajuk di tingkatan 1. Manakala tajuk di tingkatan 2, kita bermula dengan bab 1 iaitu penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah itu ada analisis fungsi, percanggahan fizikal yang perlu kamu terangkan dan akan digunakan dalam projek penghasilan semasa di tingkatan 3 iaitu projek PT3. Dalam bab kedua di tingkatan 2, kita telah merangkumi tajuk-tajuk seperti teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal. Yang ketiga tu, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, reka bentuk aquaponik dan yang terakhir adalah reka bentuk makanan. Okey, kita masuk di tingkatan 3. Tajuk-tajuk yang akan kamu cover adalah yang pertama, bab 1, mekatronik. Bab yang kedua, pembangunan produk. Dan bab yang ketiga adalah reka bentuk dalam perniagaan. Okey, jadi keseluruhan tajuk kita daripada tingkatan 1, 2 dan 3 akan diguna pakai semasa ujian akhir pada tingkatan 3. Cikgu teruskan lagi. Seterusnya, kita masuk kepada tajuk kita di tingkatan 3. Bab 1 iaitu aplikasi teknologi. Dalam aplikasi teknologi ini, kita masuk kepada reka bentuk mekatronik. Apa yang dikatakan dengan reka bentuk mekatronik? Apa yang akan kita pelajari dalam reka bentuk mekatronik? Dalam mekatronik ini, tajuk-tajuk di tingkatan 2 akan diguna pakai juga di tingkatan 3 dalam tajuk mekatronik ini. Apakah tajuk-tajuk itu? Yang pertama adalah reka bentuk mekanikal, yang kedua reka bentuk elektrik dan yang ketiga adalah reka bentuk elektronik. Ketiga-tiga tajuk ini akan diguna pakai, akan dimasukkan juga ke dalam tajuk reka bentuk mekatronik. Okey, yang seterusnya, kita tengok apa maksud reka bentuk mekatronik. Mekatronik ataupun reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem
yang menggabungkan disiplin ilmu. Yang pertama adalah elektrik, disiplin ilmu elektrik. Yang kedua, disiplin ilmu mekanikal. Yang ketiga, disiplin ilmu elektronik. Dan yang keempat, disiplin ilmu kawalan dan pengaturcaraan. Dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Dapat murid-murid? Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, rajah yang pertama ini merupakan reka bentuk mekanikal. Apa yang komponen-komponen dalam mekanikal ini akan membantu mekatronik itu berfungsi. Di sini ditunjukkan kepada kita bentuk tali sawat dan juga puli. Yang kedua adalah elektronik. Elektronik ini membabitkan beberapa komponen-komponen tertentu yang akan membantu mekatronik berfungsi dengan sebaiknya. Yang ketiga adalah elektrik. Dan yang keempat adalah kawalan dan pengaturcaraan. Setakat ini boleh faham murid-murid? Cikgu teruskan lagi tajuk yang seterusnya. Masih lagi maksud reka bentuk mekatronik. Perhatikan di sekeliling anda. Perhatikan di sekeliling kita. Dapatkah kita mengenal pasti produk mekatronik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan seharian? Sila lihat pada rajah E. Apakah objek ini? Apakah alat ini? Sila jawab dalam Google Form yang akan cikgu sertakan nanti. Rajah 2 dan juga rajah 3. Dan terangkan sedikit kepada cikgu kenapakah produk-produk ini dikatakan sebagai produk mekatronik. Boleh faham murid-murid? Cikgu nak kamu nyatakan kenapa mesin yang pertama ini dikatakan sebagai mekatronik. Dan cikgu nak kamu kaitkan dengan elemen-elemen yang telah cikgu terangkan tadi. Kita lihat pada produk B pun sama. Kenapakah dikategorikan sebagai produk mekatronik? Juga pada produk C pun sama. Kenapa dikatakan sebagai produk mekatronik? Okey, cikgu teruskan lagi. Dalam tingkatan 3 ini, kita akan lihat sejarah perkembangan revolusi industri. Revolusi industri yang pertama melibatkan penggunaan mekanika dan juga tenaga manusia. Semasa revolusi industri yang pertama ini banyak menggunakan mekanika seperti tali sawat, rantai, pergerakan troli dan sebagainya. Juga dalam revolusi yang pertama ini, manusia telah cuba menggantikan tenaga manusia kepada tenaga mesin. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi telah beralih daripada tenaga manusia kepada tenaga mesin. Kita lihat revolusi yang kedua. Dalam revolusi yang kedua ini, barulah ada penemuan tenaga elektrik. Tenaga elektrik ini sangat membantu manusia dalam menghasilkan peralatan-peralatan yang akan digunakan. Pada revolusi 2.0 ini juga telah berlaku perang teknologi di antara
pihak Rusia ataupun pihak Komunis bersama dengan pihak Berikat. Sila lihat buku sejarah tingkatan 2 apa yang dikaitkan dengan Perang Dunia yang kedua. Seterusnya, Revolusi Industri 3.0 di mana semua gabungan-gabungan ini telah diguna pakai, iaitu gabungan mekanikal, elektrik dan elektronik. Manakala mekatronik ini telah mula diperluaskan. Dan semasa Revolusi 3.0, pengaplikasian mekatronik dibuat secara meluas. Okey. Dan pada Revolusi Industri 4.0, mekatronik memang digunakan sepenuhnya. Dia faham, murid-murid? Cikgu teruskan lagi. Ini adalah Revolusi Industri 4.0 di mana dalam revolusi ini telah membantu Malaysia dalam mempertingkatkan hasil pendapatan negara dari segi pengeluaran, menaikkan taraf modal insan. Yang ketiga, menaikkan pendapatan pekerja. Dan yang keempat, telah meningkatkan produktiviti industri. Cuba murid-murid lihat 9 teras dalam Revolusi 4.0. Bermula dengan robot berautonomi, persepaduan sistem, internet benda, simulasi, perkomputeran awam, realiti terimbuh, data raya dan juga keselamatan cyber. Teras-teras ini telah membantu Malaysia meningkat maju sehingga dikenali di serata dunia. Okey, kita nak kenal pasti elemen-elemen mekatronik. Mekatronik merupakan bidang ilmu yang menggabungkan semua elemen asas kejuruteraan, iaitu sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik dan yang keempat adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, apabila kita gabungkan kawalan, elektronik, mekanikal dan elektrik, terhasillah mekatronik. Cikgu teruskan lagi. Dalam mekatronik, kita lihat sistem yang pertama, iaitu sistem elektrik. Apakah peranan sistem elektrik ini? Sistem elektrik diguna pakai sebagai sumber bekalan kuasa dalam bentuk arus elektrik, di mana arus elektrik itu dibahagikan kepada dua, iaitu arus terus dan juga arus ulang-alik. Kamu dah belajar berkenaan dengan arus terus dan juga arus ulang-alik ini di tingkatan 2. Apakah fungsi dia? Berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang telah ditetapkan. Okey. Dalam kotak-kotak ini, dalam gambar rajah ini telah disediakan contoh-contoh. Yang pertama, bateri. Ini merupakan sel kering. Ini adalah sel basah. Ini merupakan motor arus terus dan juga motor arus ulang-alik. Cikgu teruskan lagi.
Bagi sistem mekanikal, di dalam tajuk mekatronik ini, sistem mekanikal sangat digunakan. Cuba kamu nyatakan 11 komponen mekatronik yang telah kamu belajar di tingkatan 2. Jawab di dalam Google Form yang akan cikgu sertakan bersama nanti. Elemen yang kedua, iaitu sistem mekanikal. Bagi sistem mekanikal ini, ia membantu untuk menghasilkan produk mekatronik. Sistem mekanikal merupakan gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan ataupun motor. Macam mana dia nak pindah? Dengan menggunakan yang pertama rantai, tali sawat, gelongsor dan sebagainya. Cuba rujuk balik nota di tingkatan 2. Seterusnya, ni contoh di sini adalah gear dan rantai. Dan ini pula adalah takal, tali sawat dan juga gear. Rantai bersambung dengan 2 gear. Yang kedua, tali sawat bersambung dengan 2 takal. Okey. Elemen yang ketiga, iaitu sistem elektronik. Dalam sistem elektronik ini merupakan susunan dan sambungan fizikal. Komponen elektronik, contoh papan litar, perintang, diod, penderia, transistor, kapasitor dan lain-lain dalam satu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Dan elemen yang terakhir adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Dalam sistem kawalan, dia mengawal, mengurus dan mengarahkan tindakan yang perlu dilakukan. Yang kedua, memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi dengan sempurna. Cikgu minta murid-murid jawab apakah contoh yang telah kamu pelajari sistem kawalan di tingkatan 2. Okey, cikgu teruskan lagi, iaitu pengaturcaraan. Pengaturcaraan adalah mengawal operasi alat elektronik dengan menulis arahan dalam bahasa pengaturcaraan. Contoh bahasa pengaturcaraan ialah Java, Python, Visual Basic, C++. Setiap bahasa-bahasa ini akan mengarahkan sistem kawalan menggerakkan sistem-sistem yang lain. Ini akan menghasilkan pengaturcaraan yang sangat baik dan juga melicinkan pergerakan bahagian-bahagian yang lain. Okey, bagi tajuk seterusnya, cikgu akan sambung pada minggu hadapan. Cikgu minta murid-murid jawab soalan bagi tajuk 1.1 sehingga 1.1.2 yang akan cikgu bekalkan di dalam Google Form nanti. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengulang kaji. Terima kasih.